Assalamualaikum, hai Jamal MA di sini. Okey, kita berjumpa lagi di video kali ini. Dalam video ini saya kongsikan tentang bottom end block dan juga head K20Z. Okey. Tapi seperti biasa, sambil anda menonton video ini, jangan lupa like, okey, subscribe channel Jamal MA dan share video ini kepada kawan-kawan anda. Okey. So sebenarnya soalan ini pun antara soalan yang famous kan. Bang, bolehkah saya okey kalau saya tukar engine FD2R, DC5, EP3R kan? Sebenarnya boleh, tidak ada masalah. Cuma yalah, yang penting body FD K series dia memang tidak tolak. Terutamanya K20, terutamanya FD2 kan. Jadi kalau anda ada budget lebih, okay, tukar terus engine type R ni tidak ada masalah kan. Tapi kan ada juga yang bertanya, bagaimana kalau kita mau power engine yang power, okay, tapi kita tidak perlu tukar engine type R kan. Okey, sama ada DC5 ataupun FD2R ataupun EP3 kan, ataupun Euro R kan. Okey. Sebelum ni saya ada video kan, saya tukar engine kan, K20A JDM. Okey. Dan apa yang saya perhatikan di sana, okey, perbezaan blok K20A yang bukan type R, okay, K20A non type R, dan blok K20Z FD2, okay, perbezaannya sangat besar. Okay, so saya cerita mula-mula daripada bottom end engine, okay. Bottom end engine K20A JDM ataupun mana-mana K20A selain type R dengan K20Z2 FD2, okay. Bottom end engine berbeza di oil pan dan juga oil pump, okay. Kalau kita tengok K20A non type R, oil pan dia sangat kecil, pan rendah kan. Dan K20Z oil pan dia sangat agak dalam, okay, agak dalam. Oil pan ni dalam sebab di bawah engine tu terdapat balance shaft kan. So balance shaft ni dia mengambil ruang yang banyak kan. So ketebalan dia agak lebih kurang 10 mm lah macam tu kan. So dia makan ruang sikit. Oil pump, okay, oil pump K20A JDM dia tiada balance shaft. Sementara yang ini serupa macam engine type R, okay, dia tiada balance shaft. Dan FD2 dia ada balance shaft. Dan ini akan mengambil sedikit kuasa daripada engine anda, dan engine anda akan menjadi berat kan. Itu sebab engine FD ini antara engine yang paling berat dalam kereta-kereta Honda. Bahkan hampir sama berat dengan K24. Okay. FD2 ni, K20Z2, bila kita buang balance shaft, kita boleh masukkan minyak engine sebanyak 5 liter, minima 4.7 liter. Maknanya jika anda gunakan setup yang ini kan, K20Z, buang balance shaft, gunakan semula crankshaft K20Z4, K20Z2, anda boleh gunakan ataupun anda boleh pasang external oil cooler, okay, oil cooler supaya dapat meningkatkan kecekapan penyejukan enjin anda. Okay, seterusnya block engine, okay. So block engine K20Z dan K20A JDM, okay, ataupun mana-mana K20 yang non type R, okay, bahagian dalam blok tu menggerutu, tidak halus berbanding dengan engine FD2 K20Z2, okay, bahagian dalam blok tu memang halus. So apakah kelebihan halus dan kasar dengan? Okay,
permukaan blok enjin yang halus, dalam blok enjin yang halus, dia akan membenarkan minyak enjin bergerak dengan sangat lancar. Minyak dari bottom end dihantar sehingga ke head kan, dan dari head tu dia akan turun semula, betul tidak? So kalau blok enjin tu, bahagian dalam blok enjin tu dia halus, minyak akan bergerak laju. Bila minyak bergerak laju, maknanya dia tidak lama berada di kawasan yang panas kan, sebab blok enjin ini kawasan yang panas, betul tidak? So bila dia tidak lama berada di kawasan yang panas, minyak enjin kita akan lambat expired, lambat basi lah kan. Sebab dia lalu sekejap saja, kemudian dia sampai ke bawah, dan di bottom end ataupun di oil pan tadi dia akan disejukkan semula, betul tidak? Berbeza dengan blok enjin K20A non-type R. K20A non-type R, bahagian dalam enjin tu dia agak menggerutu kan. So bila minyak enjin melalui dinding blok enjin ini, dia lambat. Minyak tu bergerak lambat. Minyak tu akan terpaksa menyimpan haba panas dengan agak lama, dan akibatnya minyak enjin kita akan cepat expired. Kemudian blok head. Kalau anda pernah buka head K20A, K20Z FD2, anda akan melihat di sana reka bentuk head K20Z ini, serupa dengan K20 FD2R kan. Sebab di dalam tu dia ada valve steam, bukan valve steam, dia ada stop motion seat kan. Stop motion ni apa? Boleh tengok video saya yang lalu lah kan. Dan dia memang mirip dengan head fully VTEC. Alright. So bila kita ingin perbesarkan kita punya VTEC intake K20Z2, sebenarnya kita tidak perlu tukar CPG head. Kita boleh beli part-part berasingan. Contoh, kita boleh beli camshaft depan, three lob berasingan, dan kita beli rocker arm VTEC berasingan kan, dan kita pasang. Kemudian kita boleh beli stop motion berasingan dan kita pasang ke enjin kita. So enjin kita akan menjadi mirip seperti head K20A FD2R, dan kita boleh buat benda-benda ni di intake dan exhaust. Maknanya kita tukar camshaft, kita tukar rocker arm, kita tambahkan stop motion spring tanpa perlu kita tukar sebiji head kan. Kita cuma masukkan aksesori ataupun part-part ini ke dalam enjin kan. Mudah, jimat kan. Tapi seperti yang saya cakap, kalau saya akan delete VTEC exhaust. Dan seterusnya VTC. Dalam video-video yang saya yang lalu, saya ada ceritakan juga tentang VTC. So VTC PRB ataupun apa kalau K20Z ni RBC kan? RBC lah. RBC, anda boleh tukarkan ke VTC RBB 50 degree. Jadi VTC anda semakin perfect lah kan. Sebenarnya VTC ni dia akan menyebabkan enjin kita auto tuning. Sekejap dia pada keadaan-keadaan tertentu enjin kita akan berada pada fasa overlap, dan pada keadaan-keadaan tertentu enjin kita akan berada betul-betul di fasa TDC. So jika anda ingin buat FD2 ni, buang balance shaft satu, saya ada buat video tentang ni. Kemudian pasang tukar piston high com dan conrod yang tahan tekanan tinggi kan. Paling best high H-beam, H-beam aftermarket lah kan. Kemudian head tadi kan,
Okay, head tadi seperti mana yang saya cerita tadi kan. Okay, kita cuma tukar valve train dan juga VTC. Okay. Kemudian tukar throttle body ke size yang lebih besar. Okay, throttle body J37. Okay. Dan hasilnya anda akan mendapat sebuah enjin yang powerful dan lebih baik daripada enjin FD2R. Okay, sebab enjin FD2R walaupun dia high com dan tetapi dia masih internal stock kan, seperti Conrod OEM spec kan, yang tidak tahan tekanan macam tu. Alang-alang tukar piston kan, alang-alang tukar piston, Revo engine. Okay, Revo engine daripada 86 mm keluasan bore, kita tingkatkan kepada 87 ataupun 88 mm bore. So anda boleh menggunakan keseluruhan set K24A2 kan, sebab K24A2 dia punya valve agak besar daripada intake valve agak besar daripada FD2. Alright. So ialah, jika anda lakukan benda-benda ini, okay, seperti yang saya cakap tadi, anda akan dapat sebuah enjin yang lebih baik, yang lebih powerful daripada enjin FD2R dengan kos yang agak minimal lah kan. Sebab kalau kita kira lah, contohlah dulu saya pernah beli head 800, head K24 800. Kemudian bottom oil shocker lah kan, yang pump tu lah kan, oil pump, oil shocker 500. Kemudian piston dalam 2000 kan, okay, control dalam 2000. So di bawah 10,000 di bawah 10,000. Apalagi throttle body 1000 lebih kan, kita simpanlah 1200. Okay. So di bawah 10,000 kita sudah boleh dapat engine yang begitu perform kan. Dan selebihnya mungkin kita boleh tukarkan gearbox kita ke manual transmission kan. Manual transmission ni pun ada juga yang yang powerful, ada yang tidak. So far kalau dapat manual transmission yang berada di pasaran sekarang ni pun, yang 5 speed transmission, okay, 5 speed transmission ni, gear 1 dia ratio memang redah lah kan, 2 point something kan. Tapi itu tidak mengapa, anda boleh adjust anda punya map, okay, untuk dapatkan torque yang tinggi di roda. Okay, jadi tidak ada masalah benda ni kan, cuma pada tuning saja. Alright. Jadi sampai sini sajalah perkongsian saya untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okay, jangan lupa terus support channel Jamal MA, subscribe channel Jamal MA, share video-video Jamal MA ke mana-mana platform kan. Dan terima kasihlah kepada yang share video-video Jamal MA. Okay, semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.